Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Pertama sekali izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Muhammad Amir Ashraf bin Muhammad Suhadi. Saya Muhammad Arif Nabil Biraman. Dan saya Izzat Farid Istika bin Muhammad Asrizal. Pada kesempatan kali ini kami akan membincangkan mengenai topik menghayati akhlak dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan muslim sebagai khalifah. Allah. Pertamanya, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah mengizinkan kita untuk bersama-sama hadir untuk mengupas topik ini. Yang dirahmati selaku Ustaz pembimbing bagi subjek pendidikan Islam, kami Ustaz Fakhrul Razi bin Abdul Halim serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Mari kita mulakan dengan pengenalan pengenalan akhlak dan sunnah Rasulullah. Setiap Muslim dalam Islam dipertanggungjawabkan sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala di muka bumi, sebagai wakil dalam menjaga dan memelihara dunia serta menjalankan amanahnya. Tugas ini merangkumi setiap aspek kehidupan, dari hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sesama manusia hingga tanggungjawab terhadap alam sekitar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh teladan terbaik telah menunjukkan cara hidup yang sempurna melalui akhlak mulia dan amalan sunnah yang menyeluruh. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kejujuran, kesabaran, kasih sayang dan keadilan menjadi asas penting dalam pembentukan peribadi muslim yang baik. Manakala sunnah baginda meliputi aspek ibadah, muamalat serta adab sosial. Dalam era moden yang semakin mencabar, penghayatan sunnah dan akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam adalah penting untuk membina peribadi yang mampu memikul tanggungjawab sebagai khalifah, mengimbangkan kehidupan dunia dan juga akhirat. Seterusnya, kita pergi kepada definisi akhlak dan sunnah Rasulullah. Definisi sunnah Rasulullah ialah sunnah sunnah Rasulullah merujuk kepada amalan, ucapan dan kebiasaan baginda yang dicontohi oleh umat Islam sehingga kini. Ini meliputi aspek ibadah seperti solat dan puasa, serta adab harian seperti cara makan, tidur dan berinteraksi dengan orang lain. Mengamalkan sunnah merupakan cara umat Islam mendekati akhlak dan kehidupan baginda. Kita pergi kepada akhlak, definisi akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan terbaik bagi umat Islam. Baginda terkenal dengan sifat amanah, jujur, sabar, penyayang, pemaaf dan rendah hati. Rasulullah selalu mengutamakan kebaikan terhadap semua orang, termasuk mereka yang memusuhi baginda sendiri. Akhlak baginda mencerminkan nilai kasih sayang dan keadilan. Kita masuk kepada penghayatan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagai contoh terbaik dalam akhlak. Contoh-contoh akhlak baginda seperti kejujuran, kesabaran, lemah lembut,
tawaduk dan kemurahan hati perlulah dicontohi oleh umat Islam. Antara contoh-contoh akhlak baginda adalah akhlak dalam hubungan sesama manusia. Rasulullah menekankan pentingnya membina hubungan yang baik dengan semua orang tanpa mengira bangsa maupun agama. Beliau mengajarkan untuk saling menghormati dan berkasih sayang serta memperlakukan orang lain dengan adil dan baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu agar memberikan amanah kepada yang berhak apabila kamu menghukum antara manusia supaya kamu menghukum dengan adil. Seterusnya adalah akhlak dalam pekerjaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan prinsip keadilan, amanah dan tanggungjawab dalam setiap pekerjaan. Beliau menunjukkan bahawa setiap individu bertanggungjawab atas tugas dan amanah yang diberikan serta perlu melakukannya dengan penuh dedikasi dan juga kejujuran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain dengan cara yang tidak sah padahal kamu mengetahuinya. Akhlak seterusnya ialah akhlak dalam ibadah dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ibadah, Rasulullah menunjukkan rasa syukur, tawakal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sentiasa bersyukur atas nikmat yang diberikan dan bertawakal kepada Allah dalam setiap urusan. Allah berfirman dalam surah Ibrahim ayat ke-7, dan jika kamu bersyukur, nescaya kamu akan menambah nikmat kepada kamu. Nescaya kami akan menambah nikmat kepada kamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah berat. Seterusnya saya berikan kepada saudara saya Alif Nabil untuk memberikan sedikit perkongsian. Baiklah, saya akan meneruskan perkongsian ini. Penghayatan akhlak Rasulullah SAW. Penyerapan akhlak mahmudah, iaitu akhlak terpuji. Rasulullah SAW merupakan contoh teladan terbaik dalam mengamalkan akhlak mahmudah. Contohnya, ketika menghadapi tentangan daripada kaum Quraisy di Mekah, baginda tidak membalas dendam atau menyimpan perasaan marah. Sebaliknya, bersikap sabar dan tetap berdakwah dengan penuh hikmah. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhlak Rasulullah yang kedua, kesederhanaan dalam kehidupan. Rasulullah SAW sentiasa mengamalkan kesederhanaan dalam setiap aspek kehidupannya. Sama ada dalam berpakaian, makan minum ataupun dalam pergaulan harian. Baginda tidak pernah mencari kehidupan yang mewah, walaupun berpeluang untuk memilikinya. Rasulullah SAW juga tidak suka makan makanan yang terlalu mewah dan lebih suka menikmati makanan yang tersedia dengan penuh kesyukuran. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa yang terdekat denganmu. Hadis riwayat Muslim. Akhlak Rasulullah yang ketiga. Akhlak Rasulullah dalam hubungan sosial. Rasulullah SAW adalah contoh unggul dalam menjalani hubungan sosial, baik dengan keluarga, sahabat, orang miskin, maupun mereka yang bukan Muslim. Contohnya, baginda sering bermain dengan cucu-cucunya, Hasan dan Husin, yang tidak segan untuk menunjukkan kasih sayangnya di hadapan para sahabat. Rasulullah bersabda, kebaikan yang paling besar di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seterusnya, sunnah dalam ibadah. Rasulullah SAW menekankan solat berjemaah, puasa,
sunat Isnin dan Khamis, serta qiyamul lail. Solat berjemaah sangat dianjurkan sebagaimana sabdanya, solat berjemaah lebih baik daripada solat sendirian dengan kelebihan 27 darjat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Isnin dan Khamis pula merupakan sunnah yang disukai oleh Rasulullah kerana pada hari tersebut amalan diangkat kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Sunnah dalam muamalat. Rasulullah SAW menekankan kejujuran dan keadilan dalam urusan perniagaan serta melarang riba. Sebagaimana firman Allah, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah ayat 275. Sunnah ini menekankan keseimbangan ekonomi dan juga kebajikan dalam muamalat. Seterusnya, sunnah dalam kehidupan harian. Rasulullah mengamalkan sunnah-sunnah harian seperti memulakan makan dengan bismillah, menggunakan tangan kanan, menjaga kebersihan dengan bersiwak, dan menjaga kesihatan melalui riadah. Baginda bersabda, mungkin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Sunnah-sunnah ini mendidik umat Islam untuk menjaga kesihatan, kebersihan dan keseimbangan dalam kehidupan harian. Saya serahkan kepada rakan saya, Izzat. Baik, terima kasih Alif Nabil. Saya akan teruskan dengan Rasulullah sebagai seorang khalifah. Sebagai khalifah, Rasulullah SAW memainkan peranan yang amat penting dalam pelbagai aspek kehidupan umat Islam, meliputi bidang agama, sosial, politik, dan ekonomi. Baginda merupakan contoh teladan dalam menegakkan nilai-nilai keadilan, menjaga kebajikan umat, dan memelihara keamanan. Berikut akan ditunjukkan beberapa peranan utama Rasulullah SAW sebagai khalifah. Antara sebab-sebab Rasulullah sebagai seorang khalifah ialah ia memelihara kebajikan dan kesejahteraan umat. Rasulullah SAW menjaga kebajikan golongan yang lemah, termasuk fakir miskin dan anak yatim, serta menggalakkan dan mensucikan mereka. Ini menunjukkan peranan baginda dalam memastikan pengagihan harta untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, baginda juga menjadi panglima tentera. Sebagai panglima, Rasulullah memimpin umat Islam dalam peperangan demi mempertahankan agama dan negara. Baginda mengatur strategi perang yang bijaksana dan menekankan etika dalam pertempuran seperti melarang pembunuhan orang yang tidak terlibat. Berdasarkan dalil dari surah An-Nisa ayat ke-84, maka berperanglah kamu di jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajipanmu sendiri. Ayat ini, ia menegaskan kewajipan mempertahankan agama dan umat daripada ancaman. Bukan itu sahaja, baginda juga menjadi pemimpin dalam agama Islam. Rasulullah SAW berperanan sebagai pemimpin agama dengan menyampaikan wahyu dan memimpin ibadah umat Islam. Baginda memberikan panduan tentang akidah, ibadah dan akhlak untuk membimbing umat ke arah jalan yang benar. Allah berfirman di surah At-Taubah ayat ke-33. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama. Ayat ini menunjukkan bahawa Rasulullah diutus untuk menegakkan ajaran Islam sebagai panduan hidup manusia.
Selain itu, Rasulullah juga menjadi khalifah dalam Islam. Dalam Islam, khalifah ini merujuk kepada manusia yang diberi tanggungjawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memelihara bumi, menegakkan keadilan dan membina masyarakat harmoni berdasarkan ajaran Islam. Kita mulakan dengan menjaga alam sekitar. Manusia sebagai khalifah bertanggungjawab memelihara alam dan mencegah kerosakan. Al-Quran mengingatkan, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat ke-31. Ini bermaksud menjaga alam sekitar seperti kita hendaklah menjaga alam sekitar seperti mengurangkan pencemaran dan mengamalkan kitab semula. Selain itu, memperjuangkan keadilan. Islam mengutamakan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Surah Al-Nisa ayat ke-58. Ini termasuk menjaga hak orang yang lemah, mengurangkan kemiskinan, dan memastikan keadilan sosial. Bukan itu sahaja, ia juga membina masyarakat yang harmoni. Khalifah harus membina masyarakat yang bersatu dan hidup dalam harmoni dengan berpandukkan prinsip kesederhanaan dan toleransi. Amalan seperti gotong royong, menghormati jiran dan menyelesaikan perselisihan antara damai dan menyelesaikan perselisihan secara damai adalah penting untuk perpaduan. Jadi, saya akan serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan. Okay, kita pergi kepada refleksi pribadi. Kesederhanaan dalam kehidupan. Sunnah mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun baginda berstatus pemimpin umat, baginda menjalani kehidupan yang jauh dari kemewahan, yang memberi inspirasi kepada kita untuk tidak terlalu terikat dengan kebendaan. Akhlak mulia dalam bergaul. Rasulullah SAW terkenal dengan akhlak mulia, sabar, lemah lembut dan penuh kasih sayang dalam pergaulan. Baginda sentiasa mengutamakan keadilan dan ihsan terhadap semua, tidak kira agama ataupun bangsa. Hal ini mengajarkan kita untuk menjaga hubungan sesama manusia dengan penuh hormat dan empati. Keadilan dalam kepimpinan. Rasulullah mencontohkan kepimpinan yang adil dan berintegriti. Ini memberi panduan kepada sesiapa sahaja yang diberi amanah kepimpinan untuk mengutamakan kepentingan umum berbanding peribadi serta berlaku adil tanpa mengira latar belakang. Secara kesimpulannya, perhayatan akhlak dan sunnah Rasulullah sangat penting dalam membentuk kepribadian Muslim yang berakhlak mulia, disiplin dan bertanggungjawab. Ia mendidik seorang Muslim untuk menjaga hubungan dengan Allah, sesama manusia dan alam sekitar. Selaras dengan peranan sebagai khalifah di bumi, dengan mencontohi akhlak Rasulullah, seseorang dapat menjalani kehidupan yang bermakna, memberi manfaat kepada diri sendiri dan masyarakat serta memelihara kesejahteraan di bumi. Baiklah, itu saja daripada kami. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Weh,